لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan bila sebenarnya kita mati. Kita tahu bahawa tarikh kematian ni tak ada siapa yang tahu pun. Kan itu menjadi rahsia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada beberapa perkara yang telah jelas kepada kita. Contohnya iaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasai maut, pasti merasai mati. Dan pada masa yang sama yang kita confirm, kan, yang kita pasti mati itu dia berlaku apabila keluarnya roh dari jasad, yang kita sebut sebagai khurujur ruh minal jasad. Jadi itu antara perkara yang kita kata confirm, yang disepakati oleh para ulama. Bila roh keluar daripada tubuh, maka matilah, kan? Jasad kita itu mati. Dan kita melangkah ke alam yang satu lagi, yang dipanggil sebagai alam barzakh ataupun alam kubur. Jadi apabila kita berbicara tentang ini, ada beberapa perkara sebenarnya yang kita perlu tahu. Contohnya ialah dari segi ilmu yang diketahui oleh manusia. Contohnya ilmu perubatan. Mati itu bila? Adakah apabila berhentinya jantung maka kita mati, ataupun berlaku kematian otak umpamanya? Ini menjadi perbahasan di kalangan para ulama, sebab itu akan menimbulkan implikasi dari sudut perundangan, implikasi dari segi hukum hakam. Jadi ini antara beberapa perkara yang kita akan lihat pada pagi ini. Sidang hadirin mukminin, yang pertamanya kita perlu mengetahui bahawa semua orang pasti akan mati, kan? Pasti mati. Sebab itulah yang disebut oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah akidah kita orang-orang Islam. Jadi apabila kita bertemu dengan cerita-cerita yang mengatakan Zulkarnain tidak mati, ataupun Nabi Khidir alaihissalam tidak mati dan seumpamanya, maka itu adalah kepercayaan yang bertentangan dengan nas yang qat'i. Cuma kita akuilah bahawa ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama sama ada Nabi Khidir alaihissalam telah mati ataupun belum mati. Baik, walaupun di situ ada perbezaan pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam telah meninggal dunia ataupun tidak. Cuma yang pastinya dia mati juga. Kalau betul dia belum mati lagi sekalipun, kalau betul dia Nabi Khidir alaihissalam belum wafat sekalipun, sebagaimana pendapat sebahagian ulama, tapi dia tetap akan mati. Malah semulia-mulia makhluk seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mati. Jadi jikalau kita berjumpa dengan pendapat-pendapat yang ganjil, pendapat-pendapat yang pelik, yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad tidak mati, maka itu pendapat yang salah. Contohnya dalam Al-Quran sendiri, surah Az-Zumar, kan, ayat yang ke-30, Allah Ta'ala menyebut innaka mayyit, kan.
Allah Ta'ala sendiri sebut kepada Nabi kita dalam Al-Quran, kan, iaitu innaka mayyit, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, kan, innaka mayyit. Nabi kita yang merupakan manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling mulia, kan, tidak ada manusia lain yang lebih mulia berbanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mati, maka apatah lagi manusia lain, tak kiralah namanya Nabi Isa alaihissalam ke Nabi Khidir alaihissalam ke Zulkarnain dan sebagainya, maka semua akan mati, kan, semua itu mati. Dan kemudian Allah Ta'ala menyebut wa innahum mayyitun, sesungguhnya mereka akan mati juga. Jadi semua manusia tanpa ada pengecualian. Dan tidak ada manusia yang kekal pun. Ini disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 34 hingga 35, di mana Allah Ta'ala menyebut wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, kami tidak menjadikan kehidupan yang kekal abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu. Tak ada. Kan, tak ada manusia yang kekal. Kita mendengar cerita Firaun, kan, yang begitu sombong, bongkak dan menganggap dirinya Tuhan pun. Hari ini kita boleh lihat tidak ada Firaun yang hidup, kan. Kita hanya boleh melihat kesan-kesan. Kita hanya boleh melihat athar. Kita hanya boleh melihat peninggalan dan juga jasad Firaun dan seumpamanya, kesan daripada tamadun, civilization yang ada, yang dimiliki oleh kerajaan Firaun. Itu kesan-kesan yang kita dapat lihat. Jadi hebat bagaimanapun tidak ada yang kekal abadi dalam hidup ini. Maka Allah Ta'ala menempelak fa immatta fahumul khalidun. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Jadi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mati, maka siapa lagi yang boleh mendakwa dirinya kekal? Kan, tidak ada yang kekal. Maka di sinilah Allah Ta'ala menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang ada jiwa itu pasti merasai mati. Wa nabluukum bisyarri, dan kami akan menguji mereka. Allah Ta'ala uji, kan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut tentang mati, selepas tu Allah Ta'ala sebut setiap kita ni akan mati, lepas tu Allah Ta'ala sebut wa nabluukum, kami menguji kamu bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dengan kebaikan. Jadi keburukan ni memang kita manusia kita kata itu ujian, tapi tak ramai di kalangan kita bila mendapat nikmat ataupun rezeki menganggap itu sebagai ujian Allah. Ini antara perkara yang sering jadi misunderstanding, kan, salah faham di kalangan kita. Bila dapat pingat sebagai contoh istana bagi Datuk Seri Tan Sri, kita tak rasa itu sebagai ujian, kan. Ramai di kalangan kita yang dia nampak ini rezeki, ini nikmat sebab aku buat baik, dia nampak yang tu je. Walaupun itu bukan salah, tapi tidak lengkap, tidak sempurna jikalau kita tidak tanam dalam diri kita bahawa nikmat itu juga adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Sebab ini disebut sendiri oleh Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kami akan menguji kamu dengan kebaikan sebagai cubaan, sebagai ujian, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, ujian itu datang dalam bentuk benda-benda yang negatif dan benda-benda positif pun. Itu adalah ujian Allah kepada kita. Orang puji kita, orang kata kita baik, orang kata kita ni bagus dan sebagainya. Itu semua ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas itu Allah Ta'ala mengatakan bahawa dia akan mengembalikan kita kepadanya. Jadi ini antara satu peringatan yang bagus kepada kita supaya kita berhati-hati. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita berbicara tentang kematian ini, kita ingin tahu, kan, kalau boleh kita ingin tahu bila kita akan mati. Walaupun sebenarnya kita memang dirahsiakan kepada kita, apakah mungkin tahun ini ajal kita, apakah lagi beberapa tahun akan datang, ataupun usia kita akan mencecah berapa lama lagi, kita tidak tahu. Tetapi sekurang-kurangnya ada beberapa perkara yang menceritakan tentang bilakah
kita akan mati, waktu yang bagaimana kita akan mati. Jadi kita cuba explore pada pagi ini berkenaan dengan bilakah kita akan mati itu daripada beberapa sudut yang disebut di dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang kita boleh explore ialah seseorang itu dia akan mati berdasarkan kepada kebiasaan dia. Ini antara benda yang kita boleh explore, kan, yang kita boleh study, yang kita boleh usahakan supaya kita mati itu dalam keadaan yang baik. Dan saya percaya bahawa tak ada di kalangan kita yang ingin mati dalam keadaan yang buruk. Jadi itu kita boleh plan, kita boleh usahakan. Na'udzubillah, apa yang saya boleh kongsikan pada pagi ini, jikalau sahabat-sahabat sekalian rajin untuk mencari dalam internet, Google, kita boleh tengok bahawa ada berita di mana seorang lelaki tua yang berusia, kalau saya tidak silap, 62 tahun. Minta maaflah saya sebut lelaki tua, kan. Kita kira warga emas lah bila dah 62 ni, kita kata orang tua, kan, walaupun mungkin ada di kalangan kita yang masih rasa dirinya muda, tetapi masyarakat kita, kehidupan kita sekarang ni telah pun menerima umur 60 lebih sebagai usia warga emas ataupun orang tua. Jadi satu orang lelaki tua ini berusia 62 tahun, dan ini dilaporkan dalam media. Dia mengunjungi kalau bahasa yang walaupun tidak bagus, tapi dia mengunjungi rumah pelacuran, kan, mengunjungi rumah pelacuran, tempat-tempat yang tidak baik ini, fahisyah. Jadi bila dia sampai di situ, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menemui ajalnya di situ, kan. Dia telah mengalami serangan jantung dan dia mati, kan. Dia meninggal dunia di rumah pelacuran. Jadi ini contoh yang kita sebut su'ul khatimah, kan, pengakhiran yang buruk. Jadi kalau let's say kita sebagai family, kalau ada, na'udzubillah, tapi kalau ada ahli keluarga kita yang mati macam tu, kalau orang tanya ayah kamu ni ataupun abang kamu ni macam mana dia mati, kita akan ceritalah mati sebab sakit jantung. Dekat mana dia terkena serangan jantung, heart attack itu, kita nak cerita tak? Jadi kita nak sebut pun kita tak tergamak, kan, kita rasa berat, kan, malu untuk kita sebut. Takkan kita nak cerita ahli keluarga kita tu jatuh mengalami serangan jantung di rumah pelacuran. Jadi itu contoh, kan, yang diingatkan oleh para ulama kepada kita bahawa yang pertamanya yang kita kena tahu ialah kita mati di tempat kebiasaan kita. Jadi kalau kebiasaan kita itu, kita memang suka, daripada muda lagi kita suka prostitutes, kita suka melanggani perempuan-perempuan keji ini, maka kita akan mati pada waktu itulah, pada waktu kebiasaan aktiviti yang kita lazim lakukan. Dan ini disebut dalam hadis dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi menyebut yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Nabi kata setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kematian dia. Nanti bila kita mati, kita akan dibangkitkan di alam baqa, kan, di alam kekal abadi itu, alam akhirat nanti. Kita akan dibangkitkan bersesuaian dengan macam mana kita mati. Jadi kalau kita mati dalam keadaan buat ibadat, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ar-raki'in, bersama dengan orang yang rukuk, bersama dengan orang yang sujud, bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Ini yang kita mahu. Jadi kalau kita mati dalam keadaan buat jahat, maka dia na'udzubillah, tapi kita akan dibangkitkan dengan syaitan, dengan syaitan, na'udzubillah. Jadi ini yang kita tidak mahu. Jadi hadis yang saya baca tadi, bahawa setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kematian dia, yub'ats kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, maka ini diulas oleh para ulama
Contohnya Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa berkenaan dengan hadis ni? Dia kata, ay yamut, dia kata ala asya alaih wa yub'atsu ala dhalik. Dia kata maksud hadis ni ialah orang tu dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya dan dia akan dibangkitkan sesuai dengan kematian dia. Maksudnya macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Contohlah katalah kita sekarang ni kita adalah pencinta Al-Quran dan kita adalah pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita suka majlis ilmu, kita suka aktiviti dakwah, kan kita suka kerja-kerja sukarela. Maka kita sebenarnya sedang memilih waktu kematian. Kita sedang memilih waktu kematian dan di mana kita mati. Jadi kalau rutin kita hari-hari dengan maksurat, dengan zikir, dengan doa, dengan majlis ilmu. Contohnya macam pagi ni kan, SPAK kan, sahabat pencinta Al-Quran. Kelab sahabat pencinta Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan setiap pagi melazimi program-program seumpama ini dengan Qurannya, dengan hadisnya, dengan kitab-kitab agamanya, dengan melakukan kerja-kerja kebajikan dan sebagainya, maka sebenarnya kita sedang memilih waktu kita mati dan tempat kita mati. Iaitu kita sedang memilih bahawa waktu kita mati ialah sewaktu kita menuntut ilmu, sewaktu kita mentelaah Al-Quran, sewaktu kita berbincang tentang kandungan Quran. Kita sedang memilih waktu kematian kita ialah sewaktu kita tadabbur Quran. Kita sedang memilih waktu kematian kita ialah sewaktu kita beribadat kepada Allah. Jadi itu yang dikatakan bahawa ada satu part, satu bahagian dalam rahsia kematian ini yang mana Allah Ta'ala dedahkan kepada kita. Allah Ta'ala tidak mendedahkan kepada kita bila secara spesifik hari apa kita akan mati, tarikhnya, kita tak akan tahu. Saya pun tidak tahu bila saya akan mati. Tuan-tuan juga tidak akan tahu. Tetapi ada bahagian dalam rahsia dan apa yang dikatakan sebagai isu-isu berkaitan dengan kematian ini yang Allah Ta'ala memberikan sedikit ilmunya kepada kita untuk kita usahakan. Maka kita hendaklah memilih. Kan? Kita hendaklah memilih. Takkan kita hendak memilih waktu kematian kita dan tempat kematian kita di tempat fahishah, tempat yang buruk. Kan? Kita tak mahu mati sebagaimana contoh yang saya sebut tadi kan, di tempat maksiat. Kita tak mahu memilih waktu kematian kita sewaktu kita melakukan dosa sehingga kan waris-waris kita nak sebut macam mana kita mati pun mereka rasa aib, rasa malu untuk menyebutnya. Maka kita usahakan supaya kita mati dalam keadaan buat baik. Saya ingat sewaktu saya kecil-kecil dahulu, masih di sekolah rendah, ibu saya join majlis ilmu kaum ibu, kan, kaum ibu yang mana ada tuan guru perempuan, kan, ustazah lah kalau bahasa kita sekarang ni kita kata ustazah, kan, ada ustazah. Jadi ustazah ni kerjanya ialah mengajar orang, kan, pergi masjid dan sebagainya. Jadi bilakah kematian dia? Jadi dengan sebab rutin dia ialah pergi ke masjid, kan? Rutin dia pergi ke masjid, rutin dia ialah menyampaikan ilmu dan sebagainya, maka dia mati sewaktu dia melintas jalan untuk pergi ke masjid, kan? Jadi dia telah memilih sebenarnya waktu kematian dia dan tempat kematian dia ialah waktu dan tempat kematian yang menjadi kelaziman dia, iaitu masjid, kan, iaitu ilmu, iaitu panggilan Allah untuk rukuk, untuk sujud. Maka dia telah mati dalam keadaan yang mana anaknya, kalau orang tanya kepadanya macam mana ibu dia mati, dengan tidak ada rasa keberatan. Kita rasa lapang dada sebenarnya kalau nak cerita mak mati masa subuh, nak pergi sembahyang subuh. Kan sedap dengar tu, kan? Sedap dengar. Mak mati waktu subuh tadi. Macam mana boleh mati? Oh, kena langgar, kan? Dia nak cross jalan. Seberang jalan tu masjid. Memang setiap pagi pergi sembahyang subuh di masjid sebagai contoh. Maka dengan sebab kita telah memilih kebiasaan itu, kita sebenarnya telah memilih waktu kematian kita dan tempat kematian kita, iaitu waktu yang baik dan tempat yang baik, iaitu solat subuh dan juga masjid.
Itu yang kita perlu manfaatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut tadi. Kan malah kita boleh tengok contohnya ada kematian yang berlaku kepada apa yang kita kata ni mat motor kan. Mat motor, orang yang suka naik motor. Saya ingat ada seorang bukanlah kawan saya pun tapi saya kenal dia. Dia memang join konvoi motosikal kuasa tinggi ni dan selalu pergi ke Thailand untuk membantu pondok-pondok sekolah agama dekat sana. Jadi dia adalah aktiviti dia yang menjadi rutin dia. Sekian-sekian bulan, tarikh sekian-sekian dia akan dengan kawan-kawan dia, sahabat dia, orang baik-baik kan yang join aktiviti motosikal ni bukan jenis yang miang gatal pergaulan free pergaulan lelaki perempuan tanpa batas, bukan macam tu, tapi bagus-bagus suami isteri naik motosikal pergi ke Thailand, pergi ke pondok-pondok dan sebagainya, kerja-kerja sukarela, dakwah, bagi sumbangan dan sebagainya. Itu menjadi kebiasaan dia dan dia meninggal dunia di sana, Kemalangan sewaktu menyampaikan dana bantuan kepada pondok-pondok dan sekolah agama di Thailand. Jadi itu contoh yang mana kita, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita telah memilih waktu kematian. Kita telah memilih tempat kematian. Iaitu kita memilih waktu kematian kita sewaktu kita berdakwah, sewaktu kita menyampaikan bantuan, sewaktu kita bersedekah, kan, sewaktu kita dalam perjalanan. Tidakkah itu satu kisah, satu cerita yang akan menjadi kebanggaan zuriat keturunan kita? Jikalau kawan-kawan, jiran-jiran tanya, macam mana ayah mati, macam mana ibu mati? Oh, ayah mati dekat Thailand. Kenapa dia di Thailand? Dia buat apa di Thailand? Dia memang macam tu ayah ni dengan mak ni. Kalau cuti je, dia akan pergi ke sana, cari anak yatim, cari pelajar pondok, cari sekolah agama, bagi bantuan. Bantuan duit dia sendiri di poket dia, kadang-kadang dia kumpul dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tidakkah itu contoh yang mana begitu indahnya kematian seperti itu? Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita kena manfaatkan ilmu ini. Kita kena pilih. Kita memang tak boleh pilih tarikh kematian. Kita nak mati 22 hari bulan 2 tahun 22, apa semua nak, sebagaimana trend anak-anak muda hari ni kahwin pilih tarikh kan. Yang tu tak apalah, nak kahwin kita boleh pilih tarikh. Bincang dengan pejabat agama, dengan juru nikah apa semua, nak carilah kan tarikh yang cantik-cantik. Ada yang suka 111 kan, 11 hari bulan 11 dan sebagainya. Ada yang ambil sempena cuti hari kebangsaan dan lain-lain. Yang tu tak apa kan, itu memang kita boleh lakukan. Tapi tarikh kematian ni kita tak boleh pilih, kita tak tahu kita nak mati dengan tarikh yang cantik ke hari apa, kita tak boleh pilih. Maka yang kita boleh pilihnya ialah sebagaimana yang saya sebut tadi, iaitu kita mati dengan kebiasaan kita. Kita mati dengan aktiviti yang biasa kita lakukan. Jadi pastikan kita, we have to make sure, kita mesti usahakan dan pastikan supaya bila ajal kita datang, kan, malaikat maut ditugaskan oleh Allah untuk mengambil nyawa kita. Malaikat maut akan mengambil nyawa kita di tempat yang mulia, kan, sewaktu kita melakukan ibadah kepada Allah, melakukan amal saleh. Maka itu kita boleh pilih, kan, kita boleh pilih waktu dan tempat sedemikian dengan cara menjadikan itu sebagai kebiasaan kita. Jadi sebab itu saya sangat rasa seronok bila bersama dengan sahabat-sahabat sekalian dan di kalangan sahabat pencinta Al-Quran, kerana saya percaya bahawa dengan maklumat yang saya dapat, setiap hari ada 5-6 kuliah, aktiviti penuh kan setiap hari, dan saya lihat komitmen, iltizam yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan itu menunjukkan keikhlasan, kesungguhan sahabat-sahabat sekalian dan juga saya sendiri untuk mendapat pahala dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala pilih kita untuk kita meninggal dunia, untuk kita mati sewaktu kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, kemudiannya apa yang
kita perlu usahakan ialah dengan melihat apa yang dinamakan sebagai husnul khatimah. Kan, husnul khatimah. Kita perlu lihat apakah husnul khatimah ini kita boleh usahakan ataupun tidak. Kan, contohnya antara tanda yang pertama kita mati dalam husnul khatimah ialah kita mati dalam keadaan mengucap dua kalimah syahadah ketika meninggal dunia. Contohnya hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Baik. Siapa dia yang mati dia akan mengucap la ilaha illallah. Sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, kita akan mati ikut kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan kita mengucap la ilaha illallah, maka sudah tentu tidak ada halangan dan tidak ada sebab untuk kita tidak dapat mengungkapkan kata-kata la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah adalah perkataan yang lazim yang kita ucapkan. Maka dengan sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, lazimilah menyebut la ilaha illallah sebagai zikir kita. Sama ada zikir yang kita khususkan untuk menyebut la ilaha illallah dengan bilangan tertentu, contohnya lepas sembahyang ke waktu-waktu bila yang kita rasa sesuai, kita baca berapa kali sekalipun, 10 kali, 100 kali dan sebagainya, jadikan itu sebagai zikir yang rutin, ataupun pada ketika yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita dapat berita-berita yang besar, kan, berita-berita yang mengejutkan, termasuk berita yang menggembirakan ataupun berita yang menakutkan, kan, kita sebut la ilaha illallah, kan. Itu contoh, kan, kita tengok cucu kita sebagai contoh ataupun anak kita, kan, dia main waktu banjir, dia main air banjir, dia main lumpur, selut apa semua, kita tengok kita terkejut tengok budak ni main macam tu, kita kata la ilaha illallah. Jadi dah jadi kebiasaan kita sebut la ilaha illallah, kan. Bila kita menjadi seorang yang biasa menyebut la ilaha illallah, setiap kita memandang benda yang mengejutkan, benda yang memeranjatkan, berita besar dan sebagainya, kita biasakan melazimi dengan menyebut la ilaha illallah yang sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada halangan sebenarnya. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang akhir kalam kita sebelum kita menghembuskan nafas kita, kita akan menyebut la ilaha illallah. Jadi yang pentingnya itu menjadi kebiasaan. Jangan kita layan sangatlah latah yang mencarut. Kita kena biasakan, tinggallah. Memanglah masa melatah ya, dengan mencarut, dengan keluar perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak sesuai, menyebut nama kemaluan dan sebagainya, kawan-kawan kita gelak kat kita, kita pun seronok sebab kawan-kawan ketawa dan sebagainya. Tapi ketahuilah itu bukan sifat yang baik. Kita kena usahakan supaya kalau latah sekalipun keluarnya la ilaha illallah, dan keluarnya daripada mulut kita Allahu Akbar, yang keluarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Bukankah itu nampak cantik dan bagusnya apa yang keluar daripada mulut kita? Baik, kemudian sidang hadirin mukminin, yang kedua yang disebut oleh para ulama, tanda kita dapat husnul khatimah ialah kita mati tu kening kita ni berpeluh, kan, kening kita berpeluh. Ini disebut oleh Nabi daripada hadis Buraidah. Hadis ini dalam Sunan Tirmizi dan juga dalam Sunan Nasa'i dan lain-lain, yang mana Nabi sebut mautul mu'min bi'irqil jabin. Nabi kata kematian seorang mukmin dengan ada peluh keringat, kan, di kening dia. Jadi ini menunjukkan bagusnya. Jadi kita sebenarnya banyak kita menyaksikan kematian, kan, ada orang yang mati depan kita dan sebagainya, dan saya percaya sebahagian, kalau tidak semua pun, mungkin sebahagian di kalangan tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian ada yang berpengalaman. Contohnya mak kita, ayah kita mati di pangkuan kita, depan mata kita, menghembuskan nafas yang terakhir dan sebagainya. Jadi sekarang ni timbul isu seperti sewaktu sakit tu doktor
bagi bantuan pernafasan, kan. Hari ini kita tahu bahawa ada ketikanya doktor ataupun kaki tangan hospital akan hubungi kita. Dia bagi tahu bahawa um, doktor memberi nasihat, kan, untuk menanggalkan alat bantuan pernafasan. Jadi adalah di kalangan sahabat-sahabat yang tanya, boleh ke kita tanggalkan bantuan pernafasan, sebab kalau kita tanggalkan bantuan pernafasan, nanti berhentilah, kan, pernafasan dia dan dia meninggal dunia. Tidakkah itu satu kesalahan? Jadi ini antara perkara yang dibincangkan oleh para ulama berkenaan dengan sebenarnya bila berlaku kematian. Jadi bilakah berlaku kematian, itulah yang perlu dibincangkan oleh para ulama untuk menentukan boleh ataupun tidak boleh, kan. Sejauh mana kita dibenarkan untuk memberi keizinan, ataupun kalau pegawai-pegawai perubatan, bilakah yang dikatakan bahawa bolehnya menanggalkan alat bantuan pernafasan kepada pesakit. Jadi ini antara perkara yang dibincangkan oleh para fuqaha, oleh contohnya banyak institusi fatwa dunia sekarang ini, majma' fiqhi dan sebagainya, termasuk ulama-ulama dalam negara kita yang membincangkan tentang bilakah ataupun apakah faktor yang perlu diambil kira sebelum menanggalkan alat bantuan pernafasan. Sebenarnya kalau sahabat-sahabat sekalian lihat tajuk Mautud Dimagh, iaitu brain death, kan, kematian otak, kan, otak tu mati. Ini antara isu yang sebenarnya dah lama dibincangkan oleh para ulama, iaitu bilakah sebenarnya manusia itu mati, kan? Bilakah sebenarnya manusia itu mati? Apakah dia mati dengan diambil kira berhentinya jantung itu, ataupun ketika mana berlakunya kematian otak ataupun brain death. Jadi ini antara perkara yang sebenarnya kontroversi di kalangan para fuqaha apabila membincangkan isu ini. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian ada pengalaman melihat kaki tangan hospital, contohnya apabila kita bagi tahu ada kematian dan dia datang, kan, dia akan cek, guna alat tekanan darah, kan, cek nadi, kemudian dia pakai lampu, kan, dia buka kelopak mata ni, dia cek anak mata tu sama ada anak mata tu memberi respon ataupun tidak kepada cahaya yang dimainkan di hadapan mata itu. Jadi ini antara kita lihat cara kaki tangan kesihatan ataupun perubatan dalam membuat penilaian sama ada orang itu masih hidup ataupun mati. Maka salah satu perkara yang telah disepakati oleh para ulama ialah khurujur ruh minal jasad, keluarnya ruh daripada jasad, kan, itu mati. Itu kita tahu. Mati ni apabila malaikat maut cabut nyawa. Tapi macam mana kita nak tahu roh tu keluar daripada jasad? Kita tak tahu. Roh ni bukan di alam kita. Kita tak nampak pun roh, dan kita tak dapat menggunakan panca indera kita untuk menentukan roh tu keluar daripada jasad. Maka apakah tanda-tanda yang berdasarkan kepada alam nyata kita, alam dunia kita ini, untuk kita tentukan roh itu keluar daripada jasad? Maka di sinilah antara tajuk kontroversi di kalangan para fuqaha apabila membicarakan tentang orang tu mati tu bila. Sama ada bila matinya otak ataupun bila berhentinya denyutan jantung, kan. Jantung berhenti, tapi bila buat CPR jantung tu boleh mengepam semula. Jadi itu antara perkara yang dibincangkan, kan. Otak mati, kan, tapi dengan alat bantuan pernafasan kita boleh lihat dada pesakit tu turun naik, kan. Jadi jantungnya masih lagi berfungsi. Jadi ini antara perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Baik, mungkin ada di antara kita yang tanya, apa pentingnya kita bincang tentang bilakah orang tu mati? Mati jantung ke, mati otak ke, apa? Kalau mati, matilah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
dia ada implikasi perundangan, kan, ada implikasi apa yang kita panggil sebagai hukum hakam agama. Sebab tempoh yang tepat, kan, waktu yang tepat berlakunya kematian itu sebenarnya dia ada kesan. Contohnya apa dia? Dari segi faraid, kan, dari segi perwarisan. Kalau seseorang si A itu mati, kan, kemudian pada masa yang sama isteri dia kemudian isteri dia juga mati. Jadi kita nak tahu apakah benar A yang mati dahulu, si suami yang mati dahulu, ataupun isteri yang mati dahulu. Sebab itu kita perlu mengetahui saat yang paling tepat kematian itu, apakah berhentinya jantung ataupun kematian otak. Sebab kalau otak mati tapi jantung masih berdenyut, kita nak kira dia hidup atau dia mati, kan? Jadi ini antara perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Sebab kalau si suami itu yang mati dahulu, kan, maka isteri itu menjadi waris, kan? Maka dia akan mewarisi harta, dia akan bagi kesan kepada isu faraid, isu harta pusaka. Siapa yang dapat daripada siapa, kan? Berapa banyak orang tu dapat. Maka itu penting kita menentukan bilakah waktu kematian. Maka antara faktor yang dibincangkan oleh para ulama dan tajuk yang dibincangkan oleh para ulama ialah tentang mati otak, kan, mati otak. Jadi mati otak ini sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan melihat kepada guideline yang dikeluarkan oleh the Malaysian Medical Council, MMC guideline nombor 8 tahun 2006. Ini lamalah, dekat-dekat dah 20 tahun, hampir 20 tahun, kan, mengenai brain death. Mereka mendefinisikan bahawa mati otak ini ialah keadaan klinikal yang mana seseorang tu hilang fungsi keseluruhan otak. Jadi kalau kita kata mati otak, apa maksud mati otak? Mati otak maknanya seseorang tu dia hilang fungsi keseluruhan otak dia, kan, termasuk batang otak dia secara kekal. Maka itu yang dikatakan mati otak. Maka siapa yang mengalami keadaan macam ni, mati otak ni, maka dia dikira sebagai mati yang sah, kan, mati yang sah. Dan pengesahan ini dilakukan oleh 2 orang doktor pakar, kan, 2 orang doktor pakar dengan syarat-syarat yang ketat. Jadi tak mudah sebenarnya nak tentukan mati otak. Dia mesti ada 2 orang doktor pakar dan dia ada syarat-syarat yang ketat. Baik. Maka timbul isu kenapa kita nak bincang pasal mati otak. Sebabnya dalam agama kita, kita dilarang membunuh orang, kan? Kita dilarang membunuh orang. Kita nak tahu orang tu hidup lagi ke tidak. Dia nampak, dia dah koma, kan? Dia tak sedar pun, tapi dia bergantung kepada bantuan pernafasan. Sekarang doktor tanya kita pula, apakah boleh, doktor bagi tahu pada kita, boleh untuk meminta kebenaran kita untuk menutup, kan, ataupun untuk menanggalkan alat bantuan pernafasan. Jadi isunya timbul kerana ada hukum hakam, iaitu antaranya ialah kita dilarang membunuh. Tapi kalau dah mati otak, dia dah tak hidup dah, dia dah mati, maka kita tidak membunuh. Jadi ini antara isu-isu yang dibincangkan oleh para fuqaha. Dan dosa membunuh ini bukan dosa yang ringan, bukan dosa yang ringan, sebab Quran menyebut dengan jelas wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, kan, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia itu yang diharamkan oleh Allah, membunuhnya tak boleh kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisannya berkuasa untuk menuntut balas. Jadi ulama mengatakan bahawa dia antara kabair, dosa besar. Malah bukan sekadar dosa besar. Sebahagian ulama mengatakan bahawa sesiapa yang membunuh manusia yang lain, kan, seorang mukmin yang lain, dan dia tidak ada taubat, dan dia tidak bertaubat. Malah ada ulama yang kata tidak ada taubat untuk dia dan dia kekal dalam api neraka. Itu dahsyat. Dahsyat amaran daripada Allah. Itu disebut dalam surah An-Nisa ayat 93 yang mana Allah Taala sebut wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'natuhu wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan sesiapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Ta'ala murka kepadanya dan melaknatnya
dan menyediakan baginya azab besar, azab seksa yang sangat besar. Maka sebab tu kita para ulama kata tak boleh main-main dalam soal nak tutup ataupun nak tanggalkan alat bantuan pernafasan. Kan mesti dapat pengesahan daripada doktor dan berdasarkan guideline yang kita sebut tadi, termasuk oleh fatwa oleh mufti wilayah mengatakan bahawa guideline daripada pasukan perubatan itu menunjukkan kepada kita bahawa syarat-syaratnya itu ketat, kan, 2 orang doktor pakar yang akan menentukan soal ini. Jadi sekarang timbul soalan, apakah boleh kita menghentikan alat bantuan pernafasan itu, alat bantuan pernafasan itu kerana dalam keadaan kebanyakan kes mati otak dia bergantung kepada alat bantuan pernafasan untuk meneruskan pernafasan dia, untuk dia terus hidup. Jadi ini antara 2 perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Kan, pendapat yang pertama, akan ada pendapat di kalangan para ulama yang kata haram untuk ditutup alat bantuan pernafasan kerana itu tidak dikira sebagai mati. Kan, memang ada ulama kata tak boleh. Kena terus kena terus dipasang alat bantuan pernafasan itu sebab mereka berdalilkan kepada surah An-Nisa ayat 92, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, dan tidak boleh sama sekali bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan cara dengan tidak sengaja. Maka pendapat yang pertama kata kita tanggalkan alat bantuan tadi itu dikira membunuh. Ini antara pendapat yang pertama. Tapi ini bukan fatwa yang diputuskan oleh pihak berkuasa di Malaysia. Saya kena sebut tu lebih awal supaya tidak ada yang salah faham. Ini antara ulama yang bukan di kalangan institusi fatwa di Malaysia. Jadi ada yang mengatakan bahawa tak boleh ditanggalkan sebab belum mati, dia kata. Dia kata belum mati. Maka bila kita tanggalkan alat bantuan pernafasan sedangkan denyutan jantung tu masih ada dengan sebab alat bantuan, maka dia kata tak boleh ditanggalkan. Jadi itu antara contoh yang disebut oleh ulama yang kata tak boleh tanggalkan sebab jantungnya masih berdenyut. Alasan mereka berpegang kepada surah Kahfi, kan, surah Al-Kahf ayat 9 hingga ayat 12 yang mana Allah Taala menceritakan tentang Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim, kan, iaitu Allah Taala kata am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Kan, adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa cerita kisah ashabul kahfi dan ar-raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Kan, ingatlah peristiwa ketika mana sekumpulan anak-anak muda yang pergi ke gua lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakan kami rahmat dari sisimu dan kurniakan kepada kami kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Lalu Allah Ta'ala kata, kami tidurkan mereka dengan lenanya, nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah di antara 2 golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup dalam gua itu. Jadi isu dalam ayat ni, surah Kahfi ayat 9 hingga 12 ni, wajah dalalah ni sudut pendalilan itu ialah ketika mana Allah Ta'ala menyebut ba'atnahum, kami bangkitkan mereka. Kami bangkitkan mereka itu menjadi dalil di sisi para ulama bahawa semata-mata hilangnya satu deria rasa bukanlah menjadi hukum untuk mengatakan seseorang itu dikira sebagai mati. Jadi itu alasan dia lah. Dia kata bila hilang deria, salah satu deria itu, kita tak boleh kata dia mati lagi. Jadi itu antara alasan dia. Kemudian dia kata al-yaqin la yazul bisyak, kan? La yazul bisyak. Yakin tidak akan hilang dengan adanya syak. Jadi yang yakinnya ialah seseorang tu tidak mati. Sebab apa tidak mati? Sebab jantung dia masih lagi berdegup.
Dan yang syaknya ialah dia ni mati ke tidak. Jadi bila kita syak dengan sebab mati otak tapi jantung masih berdegup, maka ulama kelompok yang pertama ni kata dengan berpegang kepada kaedah fiqh al-yaqin la yazul bisyak, maka kita kena pegang oleh sebab yang kita masih nampaknya jantung masih berdegup, maka kita kena kira dia masih hidup. Maka itu antara contoh yang menjadi dalil di sisi para ulama yang kata tak boleh tutup, tak boleh tanggalkan alat bantuan pernafasan. Jadi siapa di kalangan ulama yang berpegang kepada pendapat ini? Antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam majmu' fatwa dia. Kan dia ni bekas mufti, bekas pengurusi lajnah daimah ataupun lajnah fatwa lah di Arab Saudi. Kemudian seorang lagi adalah bekas Syekhul Azhar, Syekh Dr. Jad Al-Haq dalam fatwa dia. Ini Syekh Azhar ni Mesir kan, Mesir, institusi fatwa yang terkenal di Mesir. Dia termasuk kelompok yang pertama. Dan banyak lagi lah seperti Syekh Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti juga termasuk di kalangan ulama yang kata tak boleh tanggalkan. Baik, itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipegang oleh institusi fatwa dalam negara kita. Jadi negara kita ni, ulama-ulama dalam negara kita berpegang kepada pendapat yang kedua. Kalau doktor dah sahkan berlaku brain death, maka kita boleh tanggalkan. Sebab orang tu dah mati dah. Walaupun jantung dia masih nampak hidup. Kan? Jantung masih berdegup, tapi itu dikira sebagai telah pun mati. Ini pendapat yang kedua. Sebab pendapat yang kedua, mereka berpegang bahawa mati otak itu adalah sebenarnya mati. Bila kita dah mati otak, walaupun jantung masih berdegup, sebenarnya kita dah mati. Kan? Itu adalah kematian yang sah, maka boleh ditanggalkan alat bantuan itu sebab pesakit itu telah pun mati. Baik, mereka menggunakan pelbagai nas, kan? Pelbagai nas berkenaan dengan hal ini. Contohnya ialah seperti apa yang mereka gunakan adalah peristiwa yang berlaku kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, kan, yang mana fa'utiya bin nabidh fasyaribah, dalam kisah kematian Umar, dan kita tahu bahawa Sayyidina Umar Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' ataupun juga dikenali dengan Abu Lu'lu'ah, kan, Abu Lu'lu' ataupun Abu Lu'lu'ah, yang mana kuburnya sekarang ni ada di Iran, kan, ada di Iran. Jadi Abu Lu'lu' ataupun Abu Lu'lu'ah, dia telah menikam Umar Khattab, Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar menjadi imam sembahyang. Jadi dalam peristiwa tersebut, fa'utiya bin nabidhin fasyaribah, sahabat-sahabat membawa nabidh kepada Sayyidina Umar Khattab, fa kharaja min jawfih. Jadi bila dia nak cuba minum air nabis tu keluar daripada rongga dia. Kemudian mereka cuba bagi susu kepada Umar Khattab. Dia cuba minum tapi susu dia dikeluarkan dengan sebab teruknya tikaman itu keluar. Maka mereka tahu bahawa Umar Khattab sudah hampir meninggal dunia. Ini disebut kisah ini dalam Sahih Bukhari. Jadi dalam peristiwa ini, para sahabat dalam keadaan, bila melihat keadaan itu, para sahabat tidak lagi meneruskan usaha untuk menyelamatkan Umar Khattab. Kan? Dah minuman, cuba bagi, nampak keluar je. Malah ada minuman yang keluar daripada lubang-lubang luka dengan sebab tikaman oleh Abu Lu'lu'ah. Jadi bila sahabat tidak cuba untuk menyelamatkan Umar Khattab, jadi para ulama cuba explore, kan, kenapa sahabat tidak cuba untuk menyelamatkan Umar Khattab. Jadi jawapan yang mereka peroleh dalam kejadian itu sebagaimana dalam Sahih Bukhari, mereka mengatakan bahawa kerana para sahabat mengetahui tidak ada lagi manfaat dan tidak ada lagi ikhtiar untuk menyelamatkan Umar kerana ia telah dihukum sebagai seorang yang mati. Dia telah dihukum sebagai seorang yang mati, dan ini menjadi satu kaedah ataupun Islamic legal maxim, annal hayat al-musta'arah kal-adam. Sesungguhnya kehidupan yang dipinjamkan itu sepertinya tidak ada. Jadi benda tu kita hukum tak ada lah, kan, dah tak ada dah. Jadi benda yang pinjam, benda yang nama pun pinjam, kan.
Jadi bukan benda tu kekal dengan kita pun. Jadi bila mereka lihat buat itu tak boleh, buat ini tak boleh, maka apa lagi usaha yang boleh dilakukan? Maka para sahabat stop, berhenti daripada cuba untuk menyelamatkan Umar Khattab. Maka dengan sebab itu mereka para ulama mengkiaskan dengan apa yang berlaku kepada Umar Khattab dengan apa yang berlaku kepada pesakit-pesakit yang mengalami kematian otak. Orang yang sakit, yang kemalangan dan sebagainya, yang bergantung pada bantuan pernafasan, maka bila doktor kata orang ni otak dia dah mati, kan, dah mengalami brain death, kematian otak. Walaupun kita nampak dengan sebab alat bantuan pernafasan itu, jantung dada dia naik turun, tapi itu naik turun itu dengan sebab adanya alat bantuan pernafasan. Maka sebenarnya dia sudah mati. Jadi ini antara fatwa yang dipegang oleh para ulama di dalam negara kita, termasuk jawatan kuasa fatwa, institusi-institusi fatwa negeri-negeri yang ada dalam negara kita. Dan selain daripada itu, ini juga adalah fatwa yang dipegang oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, kan. Ramailah tokoh-tokoh ulama besar seperti Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Bar dan sebagainya. Tapi yang lebih penting daripada itu, institusi fatwa yang terkenal seperti Majma' Fiqh Islami pada tahun 1986 lagi telah pun menetapkan bahawa mati yang sebenarnya adalah mati otak. Darul Ifta Jordan juga berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Dan Malaysia, negara kita, Majlis Fatwa Kebangsaan juga telah membuat keputusan bahawa mati itu ialah mati otak. Jadi dalam resolusi yang dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, Muzakarah membuat keputusan bahawa dalam kaedah perubatan, mati otak ataupun brain death adalah dianggap sebagai suatu kematian, dan apabila kematian otak itu disahkan oleh pakar, maka akan sabit semua hukum berkaitan dengan kematian yang ditetapkan oleh syarak. Maknanya once doktor dah kesahkan kematian tersebut dengan sebab kematian otak, maka kita kena terima. Kan? Jadi kita boleh tanya kepada doktor apakah telah berlaku kematian otak dan sebagainya, maka bila doktor sahkan, maka tidak menjadi satu kesalahan untuk kita menanggalkan alat bantuan pernafasan tersebut. Kan? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku ini, apa yang kita boleh usahakan, apa yang kita tak boleh usahakan itu, supaya kita dapat memilih kan waktu-waktu kematian, tempat kematian dalam lingkungan yang dibenarkan oleh hukum syarak. Dan sebelum saya akhiri kuliah pada pagi ini, antara benda yang biasa yang soalan-soalan yang sampai kepada saya sewaktu kuliah ialah berkenaan dengan mati malam Jumaat, dan mati malam Jumaat. Jadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim itu meninggal dunia pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat melainkan Allah akan menjaganya daripada fitnah kubur. Hadis ni para ulama berbeza pendapatlah tentang tanda kematian husnul khatimah itu, sama ada mati hari Jumaat ataupun mati malam Jumaat itu dengan maksud dia tu mati husnul khatimah ataupun tidak. Sebenarnya hadis berkenaan dengan mati hari Jumaat ataupun mati pada malam Jumaat itu, hadis itu adalah hadis yang dipertikaikan oleh para ulama. Ramai ulama mengatakan hadis ini dhaif. Tidak boleh menjadi hujjah untuk mengatakan bahawa ia adalah tanda orang tu mati dalam husnul khatimah. Tapi ada juga ulama yang menaikkan darjat hadis itu menjadi yang disebut sebagai hadis hasan li ghairi, kerana ada syawahid yang lain, kerana ada sokongan daripada hadis-hadis yang lain. Jadi maka mereka menaikkan darjat hadis itu menjadi hasan li ghairi. Tetapi apa yang boleh kita sebutkan ialah kematian pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat adalah suatu tanda ataupun tanda kematian husnul khatimah, satu tanda yang tidak disepakati oleh para ulama. Tapi kita berbaik sangka, kan, siapa-siapa yang mati pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, dia mati
dan sebagai husnul khatimah. Tapi saya teringat Abu Bakar Siddiq, dia ingin mati sebagaimana hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Isnin. Kalau Nabi tidak mati pada hari Jumaat, maka Abu Bakar kata dia ingin mati pada hari yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mengatakan bahawa di situ menunjukkan bahawa kecintaan Abu Bakar Siddiq, dia sangat kasih kepada Nabi sampai dia pun ingin mati pada hari yang sama dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang pastinya Nabi kita tidak mati pada hari Jumaat. Jadi apapun kita berbaik sangka, kan, sesiapa yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, kita doakan supaya mereka mati dalam husnul khatimah. Selain daripada itu, banyak lagi lah perkara-perkara lain, contohnya mati sebab sakit perut, mati lemas, kan, mati kerana wabak, macam kita baru melepasi apa yang kita panggil sebagai COVID, kan, mati sebab wabak. Ta'un sebagian ulama kata itu dengan maksud wabak. Maka siapa yang mati dengan sebab wabak seperti COVID, maka mudah-mudahan mereka termasuk di kalangan orang yang mati syahid. Jadi itu kita boleh usahakan, kan, kita boleh usahakan supaya kita mati ini dalam keadaan baik. Dan kalau kita tak mati pun dalam keadaan sedemikian, kita berdoa kepada Allah supaya kita mati sebagai syuhada, dan sebagai orang yang mati syahid, walaupun kita mati di atas katil, tidak berperang fi sabilillah, tapi dengan sebab kita minta sungguh-sungguh dengan Allah supaya kita mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan pahala mati syahid kepada kita walaupun kita mati dalam keadaan biasa. Jadi apa dia mati syahid? Imam Ibn Hajar kata syahid maksudnya ialah malaikat menyaksikan kematian kita sebagai husnul khatimah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, setakat itu mudah-mudahan kita dapat memilih, kan, kita dapat berusaha bilakah kita akan mati, tempat yang bagaimana yang kita akan mati, dengan cara kita melakukan banyak amal-amal kebaikan, istiqamah, beriltizam dengan melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan itulah yang akan menjadi waktu kematian kita dan juga tempat kematian kita, insya-Allah. Wallahu alam. Saya serahkan semula kepada Puan Ainul sebagai moderator pada pagi ini. Terima kasih Ustaz. Kita bukalah 1-2 soalan saja untuk dikemukakan kepada Ustaz. Silakan. Nampaknya semua dah jelas Ustaz, ya? Tak ada soalan. Kita beri Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan, jazakallah khair pada Ustaz Dr. Ahmad Jalani. Dan terima kasih banyak-banyak atas kesediaan berkongsi ilmu kita pada pagi ini, dan peringatan buat diri kita juga memanfaatkanlah sisa umur kita dengan masa yang ada ini dengan memanjangkan amal ibadat dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Semoga perkongsian ini dapatlah sedikit sebanyak memberikan kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan Ustaz, bagi menutup majlis ini, saya silakan kepada Ustaz untuk mengakhirinya dengan doa tasbih kafarah dan solat. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita melazimi dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima olehmu, insya-Allah. Maka marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi lepas raya kot, insyaAllah. 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 Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Selamat Raya. Selamat Raya kita. Maaf lahir batin Ustazah. Ya, sama-sama. Maaf zahir batin juga. Bila balik Kelantan? Entah, lusa kot.
ataupun pagi raya. Semoga Allah memudahkan perjalanannya pergi dan balik.